benda tersebut berlaku. Macam mana kalau sekiranya perkataan tersebut orang lain tak faham? Orang lain tak faham. Tapi kita sahaja yang faham bersama dengan beberapa grup-grup kita, geng-geng kita lah. Contoh kita guna satu perkataan yang perkataan tersebut orang tak guna dan orang tak faham, tetapi bagi kita ini, contoh kita guna perkataan tu di kalangan adik-beradik kita. Jadi kalau keluar perkataan tersebut, adik-beradik kita faham maksud dia apa dia, apa yang kita kendaki, maka batal juga sembahyang kita. Sebab apa? Dia menjadi ada maksud yang difahami. Walaupun pada umumnya orang tak faham, tapi pada satu kelompok tertentu orang faham, maka batal sembahyang kita. Kan? Batal sembahyang kita. Ini kalau sekira dilafazkan secara sengaja. Dilafazkan ataupun berkata-kata dengan cara sengaja. Macam mana kalau sekiranya tidak sengaja? Macam mana kalau sekiranya tidak sengaja? Kalau sekiranya tidak sengaja, maksudnya tidak sengajanya mungkin kerana kita terkeluar. Terkeluar. Terkeluar ni banyak dia punya definisi dia dan banyak situasi dia. Mungkin kita terkata-kata kerana mungkin latah. Orang yang melatah. Contoh tengah sembahyang tengah sembahyang. Ada orang yang latah ni, dia latah daripada sudut keluarnya perkataan yang memang dia ini tak boleh kawal perkataan tersebut. Jadi keluar perkataan tersebut yang bukan dalam dia punya planning. Bukan dia nak cakap, tapi benda tersebut terkeluar. Kan? Dengan beberapa perkataan yang kita kata pendek. Tak bolehlah kalau jenis latah panjang apa semua tu, itu tak boleh dah keluar daripada adat lah. Ataupun kerana apa kita kata, dia mengingati sesuatu perkara yang menyebabkan rasa cerita tu cerita lucu. Ataupun benda yang menyebabkan dia nak ketawa, maka terkeluar. Dia terkeluar. Dia bukan nak, tapi disebabkan mari datang perasaan gembira tu. Ingat balik cerita. Sebab kita dalam sembahyang kan banyak cerita yang kita ingat. Kita orang tak suruh ingat pun kita ingat secara sukarela. Jadi cerita-cerita yang kita kata kelakar tu sebelum ni ataupun baru yang terjadi sebelum daripada sembahyang tadi, terkeluar, teringat balik, maka terkeluar perkataan tanpa disengaja. Masih lagi dikatakan sebagai bukan dalam kita punya sengaja. Jadi pada masa tersebut masih lagi sah sembahyang kita. Kan? Situasi ni banyak berlaku. Kalau sengaja berkata-kata, saya rasa mungkinlah tidak akan berlaku. Tapi kalau sekiranya kalau yang itu dimaafkan. Ataupun mungkin kerana kita batuk. Bila mana kita batuk atau kita bersin, keluar perkataan tersebut yang mana bukan kerana kita nak berkata-kata. Jadi pada masa itu dimaafkan. Dimaafkan dalam syarat. Jadi teruskan sembahyang sebagaimana biasa. Jadi di sini ada khilaf ulama. Ada perbahasan di sisi para ulama. Kalau dia berkata-kata tersebut dengan perkataan yang difahami. Contoh macam mana? Contoh tengah sembahyang tiba-tiba kucing lalu depan dia. Ataupun kita kata bukan kucing lah, contoh anak yang main depan tu dia nampak, budak-budak kecil nampak terjatuh. Bila mana terjatuh, dia pun terkeluar perkataan. Contoh alamak. Alamak ni perkataan yang difahami kan. Ataupun opportune. Terkeluar perkataan tu. Kan? Dia nak sebut tak? Tak. Bukan dia nak sebut, tapi tersebut. Jadi macam mana keadaan sembahyang dia? Teruskan. Dia masih lagi tak batal. Kerana apa? Kerana dia bukan sengaja. Dia bukan sengaja. Jadi di sini ada perbahasan ulama juga dengan satu cerita yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Kan? Ini kita jangan baca hadis, kita terus ambil dia punya iktibar. Dikatakan bahawa ini dibolehkan. Dia kena ada perbahasan para ulama. Satu kali Nabi SAW sembahyang yang 4 rakaat. Jadi satu riwayat mengatakan sembahyang zuhur. Satu pendapat mengatakan sembahyang asar. Yang sembahyang 4 rakaat tersebut Nabi sembahyang 2 rakaat. Jadi sahabat yang duduk belakang ni ikut saja. Ikut je. Yang sembahyang 4 tu Nabi buat 2 rakaat yang kedua, Nabi baca tahiyat akhir, Nabi bagi salam. Bila mana Nabi bagi salam, seorang sahabat yang duduk belakang Rasulullah SAW, dia tanya, Aqasarta am nasita ya Rasulullah? Dengan bahasa Arab lah. Aqasarta am nasita ya Rasulullah? Adakah kamu qasar ataupun kamu lupa wahai Rasulullah? Jadi, sahabat itu berkata-kata dengan 6 kalimah. Di sana, dalam bahasa Arab, kalau kita terjemah tu, dia akan keluar 6 kalimah. 6 kalimah perkataan lah. 6 perkataan yang kita fahami. Bila mana 6 perkataan yang difahami tersebut,
ditanya oleh para sahabat, maka Rasulullah SAW tu mentasihkan, maksud minta pengesahan daripada sahabat yang lain, maka sahabat lain mengiyakan, maka Rasulullah terus bangun dan tambah 2 rakaat lagi, cukupkan jadi 4. Baik, di sini ulama mengatakan bahawa 6 perkataan itu adalah perkataan yang dibolehkan secara maksimum. Perkataan yang dibolehkan secara maksimum dalam keadaan-keadaan tertentu. Antaranya dalam keadaan yang mana tercakap atau terkata-kata tadi. Jadi kalau lebih sangat, dia dah tak boleh dah. Kalau lebih sangat, dia tak boleh. Satu. Yang kedua, kalau sekiranya benda tersebut terjadi, kita nak tegur imam. Contoh, imam sembahyang 2 rakaat daripada 4 rakaat. Isyaknya sembahyang 2 rakaat. Mungkin kerana imam lupa, jadi pada rakaat yang kedua, imam bagi salam. Bila mana imam bagi salam, kita buat macam mana? Sepatutnya bagi orang lelaki, dia tegurlah subhanallah kan. Maklumkan bahawa itu kesilapan daripada imam. Maka imam kena fahamlah, maka dia ada kesalahan kat sana. Maka kalau sekiranya ditegur dengan perkataan aqasarta am nasita itu, maka dibolehkan atau tidak? Di sini ulama kata tak boleh kalau sekiranya kita tuturkan dalam bahasa Melayu. Kita tuturkan dalam bahasa Melayu. Contoh kita kata, imam tambah 2 rakaat lagi. Itu baru 5 perkataan. Jadi tak cukup sampai 6 lagi. Ataukah boleh? Ulama kata tak boleh. Sebab apa? Diberi khususiat ataupun pengkhususan itu hanya dengan menggunakan bahasa Arab untuk menegur dengan perkataan tersebut. Jadi sebab kita sengaja pada masa tersebut untuk tanya. Jadi tak boleh kita kata sahabat tanya cakap tu sebab dia orang Arab lah. Takkan dia cakap bahasa Melayu kan? Betul. Tapi ada ulama mengatakan tidak boleh selain daripada bahasa Arab. Nak tegur dalam bahasa Arab kita tak faham juga. Sebab tu dia ada kaedah tegur. Tegurnya adalah dengan kata subhanallah. Kalau imam masih lagi tak bangun, maka kita sebagai makmum kita lah bangun. Dan itu kaedah dia. Baik, kembali. Jadi kalau sekiranya tercakap, terkata-kata, maka pada masa tersebut sembahyang kita masih lagi sah, tak batal. Mungkin kerana teringat kepada cerita yang kelakar ataupun lucu sebelum daripada kita solat kan, atau peristiwa yang berlaku sebelum tu, ataupun mungkin kerana kita batuk kan. Jadi kita keluar perkataan yang mungkin difahami tapi bukan kerana kita nak, tapi memang kita tak terkawal, ataupun kerana bersin. Bersin ni ada banyak jenis orang yang bersin. Ada orang yang bersin itu hanya keluar perkataan, keluar daripada mulut dia, suara bersin je lah. Tapi ada orang tu lepas daripada bersin, dia ada perkataan lagi. Tak tahulah ditambahnya macam mana. Dia terbiasa, dia bukan nak. Terbiasa. Jadi perkataan tersebut keluar bukan kerana dia yang planning. Tapi kerana dia panggil, kerana digagahi. Maksudnya kerana keadaan dia yang dia tak boleh kawal pada masa tersebut. Jadi sembahyang masih boleh diteruskan. Baik, ada sedikit isu saya nak tambah. Sebab tu kita kata walaupun 16 nampak sikit kan, tapi isu dia banyak-banyak berlaku di bawahnya. Macam mana kalau sekiranya isu berdehem? Berdehem. Kalau batuk dengan bersin itu mungkin tidak ketara sangat. Tapi kalau berdehem itu mungkin akan berlaku. Di sini berlakunya khilaf di kalangan para ulama, macam mana kalau sekiranya seseorang itu berdehem ketika mana dalam solat. Jadi mengikut daripada mazhab Syafi'i pun ada khilaf, ada 2 pendapat. Jadi kita ambil pendapat yang paling selamat sekali. Pendapat yang paling selamat sekali, sekiranya seorang itu berdehem, idham, kerana apa? Kerana dia ini tak lepas untuk baca rukun qauli. Kerana mungkin tersekat. Jadi dengan dia berdehem tu, maka terlepas, okey, dia boleh baca. Rukun qauli apa dia? Kita bincang sebelum ini dah. 5 daripada rukun qauli, iaitu takbiratul ihram, bacaan Fatihah, tahiyat, bacaan selawat kepada Nabi dan juga bagi salam. Dan contoh tengah baca Fatihah tu, ihdinas siratal mustaqim, jadi tersekat. Bila mana tersekat tak boleh. Caranya kena macam mana? Berdehem. Jadi berdehem tersebut tak lepas, mungkin dia kena kuatkan atau beberapa kali, maka dibolehkan. Maka dibolehkan. Kerana itu adalah keperluan. Jadi kalau sekiranya dia berdehem kerana bacaan sunat. Dia berdehem kerana bacaan sunat. Contoh, selepas daripada bacaan Fatihah, dia baca surah. Ketika mana baca surah tersebut, untuk dia melepaskan benda tersebut, ini ada khilaf ulama. Dia tak boleh berdehem dengan cara yang kuat.
tekan lagi. Supaya apa? Supaya betul-betul lepas. Dia kena perlahan sedikit. Kalau boleh dia kena cover. Berbeza dengan rukun qauli tadi. Sebab dia rukun. Kalau yang bacaan sunat tadi tu, dia ada khilaf ulama', dia tak boleh kuat. Bahkan ulama' kata kalau sekiranya sengaja berdehim untuk menyedapkan bacaan pada rukun qauli, pada bacaan sunat, boleh menyebabkan batal sembahyang. Jadi hati-hati dalam berdehim. Dia tak sama sebagaimana dengan batuk dan juga bersin. Sebab batuk dan bersin kadang dia bukan kawalan kita. Benda tersebut kadang-kadang dia keluar macam tu. Berdehim ini kita boleh kawal. Sebab tu dia ada perbahasan yang lain di sisi para ulama. Baik. Jadi kalau sekiranya kita tu kita sebagai makmum, kita dengar imam berdehim tu macam mana? Adakah perlu untuk kita baca, kita batalkan, kita mufaraqah? Imam tengah baca surah. Kan? Tengah baca surah, bukan baca Fatihah, lepas baca Fatihah dia baca surah. Yang sunat ini. Tengah baca surah tersebut imam berdehim. Boleh tak kita mufaraqah? Jangan. Jangan mufaraqah. Kerana apa? Kerana kita boleh ambil ihtimal, kemungkinan imam ketika itu berdehim kerana mungkin dia tak sengaja ataupun benda tersebut kerana keuzuran dia. Tapi kalau sekiranya kita tahu memang imam itu berdehim kerana apa? Kerana untuk menyedapkan bacaan tersebut. Sedangkan itu adalah bacaan sunat, maka di sini para ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan kalau sekiranya berdehim dia itu adalah keterlaluan untuk betul-betul menyedapkan bacaan dia, maka pada masa tersebut makmum kena niat mufaraqah. Dia banyaklah, kita jangan terus mufaraqah kalau kita jadi imam makmum ni, dia kena tengok beberapa kemungkinan yang lain. Itu antara daripada perkara yang pertama yang dikatakan membatalkan sembahyang kita adalah berkata-kata. Baik. Dalam bab berkata-kata ini juga dia ada doa. Dia ada doa. Doa yang kita baca yang termasuk daripada boleh menyebabkan batal sembahyang kita. Boleh membatalkan sembahyang kita. Sedangkan itu doa. Sepatutnya okeylah tak batalkan. Tapi dia ada pengecualian. Walaupun Nabi SAW sebut dalam satu hadis mengatakan bahawa sembahyang ini dalam sembahyang adalah baca Quran, zikir dan juga doa, tapi kena hati-hati dengan doa. Sebab ada doa yang mana dipanggil khitab, tuju kepada seseorang, yang mana bacaan tersebut kita tuju kepada seseorang sedangkan dalam bentuk lafaz doa dalam bahasa Arab sendiri, tapi dia boleh menyebabkan batal sembahyang. Contoh, kita tengah sembahyang, orang sebelah kita, contoh sembahyang berjemaah, orang sebelah kita dia bersin. Dia bersin. Maka kita pun jenis kita berjawab, yarhamkallah ataupun yarhamukallah. Ataupun orang yang mana duduk dekat dengan kita, dia tak sembahyang tapi dia bersin. Dia pun sebut alhamdulillah. Kalau kita bersin, kita dalam sembahyang, boleh kita sebut alhamdulillah. Sebab apa? Sebab dia adalah zikir. Bahkan kalau kita kuatkan sebutan alhamdulillah itu pun tidak ada masalah. Tengah-tengah kita makmum, contoh, kita makmum, imam baca, kita bersin. Kita kata alhamdulillah. Tak apa, tak ada masalah. Sebab dia termasuk daripada zikir. Yang jadi masalah, kita mendoakan kepada orang bersin tadi. Itu tak boleh. Yarhamkallah ataupun yarhamkallah. Ataupun terkeluar daripada mulut kita, kita kata syafakallah. Kita doakan seseorang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kesembuhan kepada kamu. Batal sembahyang. Sebab apa? Sebab itu adalah doa, tapi doa tersebut adalah tuju kepada seseorang tertentu. Benda ini, dia ada benda yang kita kata dalam bab solat, benda yang jarang-jarang berlaku. Yang jarang berlaku dan kemungkinan agak susah berlaku. Jadi itulah yang menyebabkan ulama kata batal sembahyang kita. Jadi ada perbahasan di sisi para ulama. Sebab tu kena jaga dalam kita bersembahyang tu. Banyak lagi antara yang disebut oleh ulama berkaitan dengan perbahasan. Yang pertama itu berkata-kata. Saya tak nak panjangkanlah, mungkin kalau ada soalan mungkin boleh tanya sekejap lagi. Okey, perkara yang kedua. Yang pertama tadi perkara yang batalkan solat adalah berkata-kata. Yang kedua, sengaja menambahi rukun fi'li. Sengaja menambahkan rukun fi'li. Jadi rukun fi'li kita dah bincang dah sebelum ni. Dan ada 7. 7 tu termasuk dengan tertib. 6 lah. Yang secara zahirnya ada 6. Yang ketujuh adalah tertib. Itu ikut susunan. Baik. Kita sengaja menambahkan. Saya rasa ini pun ada pernah dibincangkan sebelum ni secara tak langsung dan ada beberapa persoalan. Tak apa, kita ulang balik. Sengaja menambahkan rukun fi'li. Tak masuk lagi rukun qauli. Ini rukun fi'li.
Sengaja menambahkan rukun fi'li, seumpama dia menambahkan rukuk, dia menambahkan i'tidal, dia menambahkan sujud. Kan? Kalau dia tambah benda tersebut kerana syak atau ragu-ragu, beza Contoh dia tengah sembahyang, dia rukuk. Bila mana dia rukuk, sami Allahu liman hamidah. Bila mana dalam keadaan qiyam, mungkin orang tak sama. Mana manusia ni dia jenis cepat lupa. Walaupun kita kadar sami Allahu liman hamidah, berdiri tu tak sampai pun 1 minit. Tak sampai pun 1 minit, berapa saat je kita berdiri. Tapi boleh terlupa, tadi aku dah rukuk atau belum? Contoh datang. Perasaan dalam hati dia, was-was. Aku rukuk ke belum? Jadi pada masa tersebut, dia tak boleh turun kepada sujud. Dia kena tunggu dulu, fikir dulu. Tadi rukuk tak rukuk? Jadi kalau sekiranya tidak ada kepastian, maka wajib dia rukuk lagi sekali. Lepas tu bangun i'tidal balik. Ikut dia punya tertib sebagaimana biasa. Itu dikira sebagai menambahi rukun, tapi bukan secara sengaja. Kerana apa? Nampak zahir sengaja kan, tapi tak dikira sengaja. Kerana apa? Kerana dia adalah duduk dalam kedudukan was-was ataupun syak, ragu-ragu. Dia tak ingat bahawa dia telah buat sebelum ni. Jadi adakah sembahyang dia batal? Tak batal. Tak batal. Yang jadi salahnya, yang jadi tak bolehnya, kalau sengaja menambahi. Jadi kalau bab rukuk, bab i'tidal ni mungkin tak berlakulah. Yang biasa berlaku ketika mana sujud. Ketika mana sujud. Dan ini pun antara yang dibahas oleh para ulama. Ketika mana duduk dalam keadaan sujud, ada perkara yang ada kedudukan yang boleh menyebabkan seseorang itu menambahi rukun sujud. Contoh, bila mana dia turun sujud, dan ini saya ingat ada persoalan sebelum ni, bila mana dia turun kepada sujud, dia sujud atas batu kecil. Kan ada macam pasir-pasir atau batu-batu kecil tu, bila mana sujud kena atas dia, aduh sakitnya. Tapi dia boleh tahan tak ketika tu? Masih boleh, tapi rasa sakit. Jadi dia angkat kepala dia kerana apa? Kerana sakit. Kepala dia sujud di atas batu tadi, ataupun batu-batu yang kecil yang halus tadi tu, maka dia angkat kepala dia, lepas tu mungkin dia sapu atau dia tak sapu, dia sujud pada tempat yang lain. Maka di sini dikira sebagai menambahi rukun. Yang dikira sebagai tak menambahi rukun, kalau sekiranya masa dia sujud, dia tersujud di atas batu tersebut secara automatik terangkat. Bukan sengaja angkat. Yang tadi dia sengaja angkat. Sebab apa? Dia tak tahan. Dia rasa aduh sakitnya. Tapi boleh tahan tak? Boleh sebenarnya. Sebab baca kejap je. Cukup kadar tamanninah, angkatlah kepala dia. Nanti sujud jangan sujud tempat tersebut. Sebelahlah dia. Kan? Sebelah daripada kawasan yang ada batu tadi tu. Baik. Sekarang, dia sujud. Masa dia sujud tu memang dia tak perasan ada batu-batu kecil. Dia turun je kepala dia. Tap. Kena di atas batu kecil tadi tu. Terangkat secara automatik. Tindakan refleks dia. Terangkat. Bukan sengaja angkat. Tapi terangkat. Maka pada masa tersebut, wajib dia sujud balik. Yang sujud tadi tak dikira. Kerana apa? Kerana dia terangkat dan tidak sampai qadar tamakninah. Dan dia terangkat tadi pun bukan kerana dia angkat, tapi terangkat. Kena faham masalah tu? Jadi hati-hati kalau buat sujud. Kadang-kadang biasanya kalau kita pergi tempat-tempat masjid dan sebagainya tu, tempat yang mungkin tak familiar tu, masa kita sujud tu kena di atas batu-batu yang kecil tu. Kalau sekiranya boleh tahan cukup dengan qadar tamakninah, biarkan keadaan duduk kat situ dahulu. Barulah kita bangun duduk antara dua sujud. Hati-hati. Jadi menambahi dengan secara sengaja dikira sebagai batal. Ataupun menambahi rakaat. Menambahi rakaat. Jadi tadi menambahi rukun. Rukun-rukun yang rukun fi'li tadi. Jadi bila mana kita kata menambahi rakaat, dia menambahi beberapa rukun-rukun fi'li. Jadi asalnya sembahyang itu adalah 4 rakaat. Bila mana 4 rakaat, dia tambah jadi 5 rakaat. Tambahlah jadi 5 rakaat. Sebab apa? Sebab lupa atau was-was, maka benda tersebut tak apa, tidak ada masalah. Tapi kalau sengaja dia tambah, maka batal sembahyang dia. Baik, di sini akan ada isu. Bila mana penambahan rakaat? Bila mana berlaku penambahan rakaat? Kalau sekiranya kita ini sebagai makmum. Kita sebagai makmum. Imam tambah rakaat daripada 4, dia bangkit jadi 5 rakaat. Kita sebagai makmum nak buat macam mana? Jangan ikut imam. Kalau kita confirm tahu bahawa imam itu dah lebih daripada 4 rakaat, bangun kepada rakaat yang kelima, jangan ikut. Jangan bangun. Duduk saja, duduk dalam keadaan tahiyat akhir. Baca je tahiyat akhir tersebut. Sebab apa? Sebab kita yakin. Kita yakin dan kita confirm bahawa imam itu dah menambahi rukun. Kita boleh buat kemungkinan imam terlupa. Atau imam syak. Atau imam ragu-ragu, maka dia tambah. Bila mana dia tambah, itu dia punya masalah.
kedudukan dia rasa macam tak cukup lagi. So dia tambah. Tapi kita ni memang confirm yakin. Confirm yakin dah cukup dah 4, jangan kita tambah. Kalau kita sengaja lagi ikut imam, kita tambah, kita yang batal sembahyang. Kita yang batal sembahyang. Imam tak batal. Sebab imam duduk dalam keadaan syak ataupun was-was. Kita yang dah yakin tadi tu, jangan ikut. Maka tunggu saja. Tunggu saja duduk kat situ, sampailah kepada imam, turun balik, baca tahiyat dan kita bagi salam bersama dengan imam. Jadi perkara kedua yang membatalkan sembahyang kita adalah menambahi rukun fi'li. Macam mana kalau rukun qauli? Macam mana kalau dengan rukun qauli? Kita ulang baca Fatihah. Kita ulang baca tahiyat. Adakah boleh? Boleh, tidak ada masalah. Yang tak bolehnya adalah kita mengulangi bacaan rukun qauli takbiratul ihram. Kita mengulangi bacaan rukun qauli iaitu takbiratul ihram. Beza kalau sekiranya was-was. Ini kena faham betul-betul. Kalau jenis orang yang takbir banyak kali, hati-hati. Hati-hati. Sebab takbir yang pertama, kalau sekiranya cukup syarat, kita takbir lagi kali yang kedua, seumpama kita kata tak apalah, takbir lagi sekali lah supaya betul-betul confirm, betul-betul yakin, dia takbir kali kedua. Takbir yang kedua tu seumpama membatalkan takbir yang pertama. Bila mana dia membatalkan takbir yang pertama, maka takbir yang kedua tu tidak dikira. Itu kaedah. Saya bagi contoh macam ni. Dia takbir kali pertama, okey, dah settle dah sebenarnya. Dia pergi takbir kali yang kedua. Takbir kali yang kedua ini dia membatalkan yang pertama. Bila mana membatalkan yang pertama, dia ni seumpama dia tidak ada. Maka dia kena takbir lagi sekali. Baru dikira sebagai dia betul-betul takbir. Sebab tu jangan takbir kalau sekiranya kita dah yakin cukup dengan syarat niat kita tadi tu. Qasad, ta'arud, ta'yin dah ada dah. Qasad, ta'arud, ta'yin dah ada. Tapi kalau sekiranya kita was-was, ketika mana kita takbir tersebut, niat kita tak masuk betul-betul atau tak cukup dengan syarat niat tadi, maka wajib kita takbir balik. Sebab takbir yang pertama yang kita was-was tadi tu, dia tak valid. Dia tak sah. Yang jadi takbir yang kedua membatalkan takbir yang pertama tu, kalau sekiranya takbir yang pertama dah valid dah. Kita dah tahu dah memang cukup syarat, tak apalah kita nak takbir lagi sekali. Okey, tak boleh. Dia jadi batal. Jadi mengulangi rukun qauli dalam takbiratul ihram, bagi takbiratul ihram, dia boleh menyebabkan sembahyang kita batal. Seumpama kalau kita takbir kali yang kedua sedangkan takbir yang pertama dah valid, seumpama kita sembahyang dalam keadaan tak sah. Sebab tu kena hati-hati, kan? Ada orang kadang-kadang dia tengok imam tu kan, setengah imam tu bila takbir Allahu akbar, dia rasa tak lepaskan, dia pun turun balik, astagfirullahalazim, betul tukar baju, astagfirullahalazim, dia pun takbir balik. Kita kat belakang sebagai makmum ni, kita dah takbir dah, kita dah masuk dah dan sembahyang, tiba-tiba imam turunkan tangan balik. Kita nak buat macam mana? Duduk dalam keadaan macam tu, jangan keluar daripada solat, tak perlu takbir lagi sekali. Sebab apa? Takbir kita dah sah. Imam takbir tu sebab imam tak sah, sebab kerana dia was-was. Maka bila mana was-was, takbir dia tak sah, dia kena takbir lagi sekali. Yang kita duduk belakang imam ni, kita dah takbir dah, tak ada masalah. Imam takbir lagi sekali, maka dia masuk dalam sembahyang. Kita just follow je. Kita just follow, tidak ada masalah. Dia tidak boleh, dia tak akan menyebabkan imam salah takbir, maka kita batal kita punya sembahyang kita, takbir kita tak sah, tak. Kan? Jadi kena hati-hati dalam bab rukun qauli, jangan diulangi pada takbiratul ihram. Kalau bacaan Fatihah, bacaan tahiyat kita nak ulang, tidak ada masalah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain ada dia bagi teguran, kalau boleh jangan ditambahi rukun qauli. Kalau kita dah yakin dengan bacaan rukun qauli tersebut, dah cukup dengan syaratnya. Okey, itu dipanggil perkara yang kedua yang membatalkan sembahyang kita, itu menambahkan rukun fi'li dengan secara sengaja. Tapi kalau tak sengaja macam mana? Tak apalah. Sama dengan kaedah berkata-kata lagi. Yang tadi tu kan. Yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga pendek ni. Tak apalah. Yang ketiga, sengaja memanjangkan rukun pendek. Sengaja memanjangkan rukun pendek. Ingat saya pernah sebut dalam kita punya kuliah sebelum ini, rukun pendek dalam sembahyang itu i'tidal dan duduk antara dua sujud. I'tidal dan duduk antara dua sujud. Jadi dia panjangkan kedudukan dua rukun pendek ini melebihi daripada kadar yang dibenarkan, maka batal sembahyang dia. Okey, kita dah sebut semua ni, tak apa kita ulang balik.
Macam mana iktidal yang panjang, kedudukan iktidal yang panjang tadi yang menyebabkan dia jadi batal dia punya sembahyang dia, iaitu ketika mana dia duduk dalam keadaan iktidal, dia berdiri itu tanpa sebarang dengan bacaan yang kalau kita baca Fatihah, habis bacaan Fatihah tersebut, maka batal sembahyangnya. Jadi kita nak ukur panjang tak panjang, ukuran ketika mana kalau qiyam, ukurannya adalah bacaan Fatihah. Jadi ketika mana kita qiyam itu, kita baca Fatihah, maksud kita berdirilah. Iktidal itu ada kedudukan kita berdiri, maka ukurannya adalah pada bacaan Fatihah. Kalaulah iktidal kita tu berdiri lama tu, sampai habis bacaan Fatihah kita, batal sembahyang kita. Kalau sekiranya duduk antara dua sujud, bacaan yang dikira adalah ketika mana duduk. Ketika mana duduk bermaksudnya ketika mana kita baca tahiyat awal. Jadi kita duduk antara sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ni. Tapi kita tak turun-turun lagi sujud yang kedua, masih lagi still dalam keadaan duduk tadi tu, kalau takdir kita baca tahiyat habis. Bukan baca tahiyat sampai fil alamin innaka hamidum majid, tak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Batal sembahyang kita. Sampai habis tahiyat kat situ pun dah kira batal. Sebab apa? Sebab kita dikira sebagai memanjangkan bacaan kedudukan rukun yang pendek. Rukun fi'li yang pendek iaitu iktidal dan juga sujud. Macam mana kalau sekiranya bacaan kunut? Macam mana dengan bacaan kunut? Bagi bacaan kunut ini, dia ada perbahasan para ulama. Sebab tu kalau kita tengok kan, kalau di Mekah biasanya bacaan kunutnya panjang ketika mana sembahyang tarawih witir dan sebagainya bacaan panjang. Kadang-kadang kunut subuhnya panjang. Kadang-kadang lebih daripada bacaan Fatihah kita. Yang kita baca kunut biasa itu biasanya kadang lebih kurang bacaan Fatihah je ataupun pendek sedikit. Maka pada masa tersebut tidak ada masalah. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, adakah dibolehkan dengan bacaan yang panjang tadi? Itu ada khilaf para ulama. Dalam mazhab Syafi'i juga. Dia kata boleh. Sebab apa? Sebab dia termasuk daripada bacaan doa. Dia bacaan doa. Maka kalau sekiranya kita baca doa dalam bacaan kunut tadi tu, dengan bacaan doa yang panjang atau kita mengaminkan bacaan tersebut yang dibaca oleh imam, maka sembahyang kita masih lagi duduk dalam keadaan sah sebab dia ada pendapat dalam mazhab Syafi'i mengharuskan. Kalau dalam mazhab Hanafi tidak ada masalah. Sebab tu kalau saya ingat, kalau di Mesir, di Mesir setiap kali 27 Ramadan, di Masjid Amr bin As, akan turun Imam Jibril, bukan malaikat Jibril, Imam Jibril, tulis dalam YouTube adalah Syekh Jibril. Syekh Jibril ni masyhurnya dengan salah satu bacaan kunutnya. Kunutnya panjang. Pernah kami solat belakang Imam Jibril, bacaan kunutnya selama hampir 40 hingga 45 minit. Bayangkan tuan-tuan berdiri 40 dengan 45 minit. Dia baca tak tahulah doa apa. Habis semua doa dia baca. Kita amin je. Lama tak lama. Adakah dibolehkan pada masa tersebut? Ini dalam ruang lingkup perbahasan para ulama dan ada yang mengharuskan. Jadi saya rasa cukup 3 dulu untuk pertemuan kita pada malam ini. Perkara yang membatalkan solat, saya ulang balik, itu berkata-kata. Yang kedua, menambahkan rukun fi'li dengan sengaja. Dan kalau rukun qauli, jangan menambah pada bacaan rukun qauli iaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram kalau sekiranya kita dah confirm yang pertama tadi. Yang ketiga, perkara yang membatalkan kita punya solat iaitu memanjangkan pada rukun pendek iaitu iktidal dan juga bacaan iaitu duduk antara dua sujud. Jadi saya rasa sekadar itulah untuk perkongsian perkara yang membatalkan solat. Mungkin kalau ada 1-2 soalan, silakan. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya tanya sikit Ustaz. Katalah waktu semayang tu, kita bawa cermin mata. Cermin mata tu kita taruh dalam kocik. Okey. Okey Ustaz, clear Ustaz. Jadi ketika kita sujud tu, cermin mata tu jatuh ke depan kita kan. Jadi kita, ada orang tu request ke tepi. Apakah itu dikira satu perbuatan? Okey. Kalau dia nak quiz dia nak elakkan dia punya cermin mata dia, ataupun mungkin kalau sekiranya ada batu-batu kecil kat depan dia tu, adakah dibolehkan? Ini ada khilaf ulama lah. Kalau sekiranya benda tersebut tidak mendatangkan mudarat dia, kata setengah ulama, perbuatan kita jadi makruh, dia tak batal.
Yang jadi batal kalau sekiranya pergerakan kita 3 kali berturut-turut. So kalau sekiranya jatuh, masa kita bangun tu, dah angkat kepala daripada sujud, tangan kita kan bergerak sekali, kita pun tarik. Bila mana tarik tersebut, kita tarik sekali dengan cermin mata kita, letak dekat kat tengah-tengah. Okey. Jadi terus tangan kita pun letak di atas kita punya paha kita. Jadi pergerakan itu termasuk sekali pergerakan tangan kita yang dikira sebagai pergerakan solat. Jadi itu tak batal. Tapi ketika mana kita nak sujud, contoh kita nak sujud kali yang kedua, cermin mata dah jatuh dah. Kan? Kita pun tolak. Ataupun kita tarik. Jadi hati-hati, perbuatan tolak, lepas tu kita turunkan tangan kita. Contoh kita tolak ke atas, lepas tu kita turun balik. 1, 2. Ataupun kita turunkan tangan, kita tarik. Tangan kita bergerak ke arah cermin mata. 1, 2, 3. Lepas tu kita bergerak pergi tempat untuk letak. Yang ni hati-hati. Dia boleh jadi 3 berturut-turut. Jadi cara paling selamat, tarik saja, berhenti dahulu, lepas tu baru tangan kita pergi. Jadi dia ada step dengan step. Jadi ada setengah daripada ulama mengatakan, contoh kalau sekiranya kita nampak masa nak sujud tu adanya dia punya batu-batu kecil, macam pasir-pasir tu, kita kuis atau kita sapu-sapu macam tu, ketika mana dalam solat dengan pergerakan yang terjaga, itu dikira sebagai makruh. Biarkan dia duduk kat situ sebab dia tidak mengganggu secara total. Wallahualam. Soalan Ustaz nak tanya. Ada soalan kedua. Okey Ustaz, soalan kedua saya ni senang saja Ustaz. Soalan remeh-remeh. Ketika imam, ini tepatlah tempat masjid yang tiada mikrofon pembesar suara lah. Jadi ketika imam nak ubah kedudukan ni, contoh daripada duduk antara dua sujud tu dia bangkit ke, dia nak ubah, dia akan berkata Allahu Akbar. Tapi dalam suara yang perlahan lah. Tapi makmum kat belakang tu pula, dia kuat lagi Allahu Akbar, dia untuk nyatakan belakang-belakang. Macam mana keadaan macam tu? Itu satu percakapan ke ataupun boleh dilakukan? Itu dipanggil mubaligh. Mubaligh ni orang yang menyampaikan. Jadi di sini mubaligh tersebut dia menyampaikan makluman kepada makmum-makmum yang lain bahawa imam telah berpindah daripada satu keadaan kepada satu keadaan. Jadi kedudukan mubaligh ni biasanya kena kepada Bilal lah, ataupun kepada orang lain pun tidak ada masalah, tapi kena hati-hati. Orang yang jadi mubaligh ni dia kuatkan sebutan Allahu Akbar untuk memaklumkan kepada makmum yang lain, dia mesti ada disertakan 2 niat. Yang pertama, niat sebagai zikir. Sebab disebut perkataan Allahu Akbar sebagai zikir. Dan yang kedua, boleh diniatkan sebagai i'lan atau maklumkan. Jadi kalau dia kuatkan bacaan Allahu Akbar itu semata-mata untuk bagi tahu orang, tak terlintas pun dalam hati dia sebagai zikir, batal sembahyang dia. Maka hati-hati kalau orang yang kuatkan. Termasuklah imam tu sendiri. Imam kalau dia bergerak daripada satu rukun kepada satu rukun, dengan dia kuatkan Allahu Akbar, dia niat untuk bagi tahu makmum, dengan niat untuk bagi tahu saja, maka batal sembahyang dia. Maka mesti ada dalam hati dia lintasan untuk bagi tahu makmum dan juga aku baca sekarang, aku berzikir. Itu baru boleh. Wallahualam. Okay, terima kasih Ustaz. Ustaz nak tanya Ustaz, kan macam tahiyat awal tu kan tak boleh dipanjangkan kan? Tapi macam bila kita baca, tiba kita tersedar dah sampai kita baca tu sampai ke Ibrahim kan? Katanya sampai orang Muhammad Muhammad kan? Macam kalau macam tu macam ni Ustaz? Tak apa. Sebab kita melebihkan bacaan tersebut, cuma ulama mengatakan perbuatan kita makruh lah. Pertama sebab kita lalai, yang kedua kerana kita dah masuk pada kedudukan bukan bacaan yang disunatkan untuk bacaan tahiyat awal. Dia tak batal. Dikira bukan memanjangkan. Maknanya kita terhenti tu terus kita bangun je lah ya? Terus bangun, teruskan sembahyang sebagaimana biasa. Okey, terima kasih Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum, nak tanya. Isu yang sangat common berlaku di masjid, bila telefon berbunyi, telefon tu diletak dalam poket jubah kan. So macam mana cara terbaik untuk mematikan telefon tu supaya tak mengganggu orang lain? Okey. Baik, ini isu macam mana cara kita nak tutup dia kena jaga pergerakan. Satu bahaya telefon tu kadang-kadang kita tak perasan, kita dah tak offkan dia lagi. Kalau letak dalam poket rasa lebih selamat daripada letak bawah yang tak off tu. Kita nak turun, kita turun dari tu, kita tutup, batal sembahyang kita. Dan jadi sekarang kalau duduk dalam poket, sama pun poket depan ni ke ataupun dalam kocet baju ke, jubah ke, seluar kita,
Cara dia macam mana? Contoh dalam keadaan qiyam. Saya bagi contoh contoh sekarang kita duduk dalam keadaan qiyam macam ni. Saya angkat tangan sikit. Contoh kita duduk qiyam macam ni. Bila mana kita qiyam, turunkan satu tangan kita, pergi dekat poket kita, lepas tu berhenti. Lepas tu masukkan. Masukkan dalam tu, maka kita gerakkan dengan jari. Kita tahu macam mana nak off kan. Kita gerakkan jari. Pergerakan jari dia tak kira sebagai pergerakan yang besar. Yang dikira sebagai pergerakan besar yang tangan kita tadi tu. Yang turun tadi dan bergerak masuk dalam poket tadi tu. Dalam kocek kita tadi tu. Lepas dia kita tutup, kita up bangun direct. Jangan sampai berhenti. Kalau dia berhenti pada satu tempat, kita sambung terus, dikira sebagai dua pergerakan. Jadi kalau sekiranya kita masuk terus, dikira sebagai satu pergerakan. Kita keluar terus, pergi masuk dalam keadaan qiyam terus, maka dikira satu lagi pergerakan. Jaga pergerakan saja. Allahuakbar. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya macam ni, kalau kita solat, kita sudah baca surah, dah habis baca surah, kita teringat kita rasa kita belum baca Fatihah. Dan kita baca Fatihah, kita baca surah balik semua, boleh ke? Baik. Kalau kita tengah dalam keadaan qiyam, kita dengan keadaan qiyam, tengah baca surah, tiba-tiba terlintas dalam hati kita, aku baca tak Fatihah? Cuba ingat dulu. Cuba ingat, kalau kita kata tak ingat juga, maka kita duduk dalam keadaan was-was, maka ketika itu wajib kita baca Fatihah. Ulang balik. Bila mana kita ulang balik baca Fatihah, kita nak baca surah lagi boleh tak? Boleh, tidak ada masalah. Dan kalau ketika mana dalam keadaan qiyam. Tapi kalau sekiranya kita dah bergerak turun, mungkin sampai tempat sujud atau duduk tahiyat awal, duduk antara sujud, tadi aku baca tak Fatihah? Cuba ingat. Tak ingat juga, maka kita bangkitlah. Habis sujud tu, lepas tu bangkit terus. Lepas sujud yang kedua, bangkit sebagaimana biasa. Lepas daripada tu, kita kena tambah lagi satu rakaat. Dikira rakaat yang kita waswas baca Fatihah tadi, dikira sebagai tak dikira, sebagai lara. Jadi kalau masa qiyam, kita tak ingat, baca terus Fatihah. Setelah kita tak yakin atau kita dalam keadaan waswas. Terima kasih Ustaz. Mungkin ada satu soalan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Tadi macam sahabat kita kata tadi dia terlupa Al-Fatihah tu, itu kalau dalam qiyam Ustaz kata kita baca terus, tapi kalau kita baru sujud kan, kita dua kali sujud, kita dalam sujud pertama kita teringat sama ada kita dah baca Fatihah ke belum. Kita kena sudahkan juga sujud kedua, baru kita kita rasa dah memang tak baca lah. Jadi kita nak habiskan juga sujud kedua ataupun kita terus bangun je, tambah satu sujud lagi. Tambah lagi, tambah sujud sebagaimana sama, tambah sujud dan bangun. Sebab mungkin kalau masa kita sujud tu dia datang, yang ingat dia tu. Terus kita bangunlah. Lepas dia sujud, sempurnakan, lepas tu kita bangun sebagaimana biasa. Kita sempurnakan juga dua sujud tu. Sempurnakan dua sujud. Sebab mungkin di sana kita akan ingat jap lagi. Tapi rakaat tersebut memang dia tak kira lah. Kalau tak datang juga, memang tak dikira. Tapi kalau tengah-tengah sujud itu, sujud yang kedua atau tengah qiyam tu, tengok, betul lah tadi baca lah, maka dikira lah. Dikira rakaat tersebut. Lagi satu Ustaz, saya nak tanya satu lagi. Ada satu ketika, terlampau letih sangat semayang tu, macam terlena tengah semayang tu, masa yang menyedarkannya tangan tu terlepas. Tangan yang kita taruh atas, masa kita duduk antara dua sujud tu, tangan tu terlepas. Keluar daripada atas riba kita tu. Batal semayang kita Ustaz. Baik. Dia kalau tertidur ketika mana sembahyang ni, dia tengok kita terlelap ataupun kita tidur. Dia beza kalau sampai bunyi ada dengkuran sedikit tu, menggambarkan orang tu tidur. Sebab tu orang tu kadang-kadang tu kalau dia tidur je, dia dengkur, kita tahu memang dia betul-betul tidur. Tapi kalau itu antara daripada cara kita nak tahulah. Kita nak tahu tidur ataupun terlelap. Baik, kalau sekiranya terlelap dalam tempoh yang seketika, kita tak boleh ukur, kita tak tahu sebenarnya kita terlelap ataupun kita tertidur. Tapi kalau kedudukan kita tu mungkin dalam keadaan duduk tahiyat awal, terjatuh kejap tangan kita boleh ukur, aku terlelap. Tak apa, teruskan. Sebab apa? Sebab kita duduk dalam keadaan posisi yang tak membatalkan lagi. Tak membatal. Sebab apa? Kita masih lagi dalam keadaan duduk. Dan kalau kita dalam keadaan qiyam, macam kita dalam qiyam tu, kita terlelap yang boleh menyebabkan batal. Ataupun terlelap menghampiri kepada tidur yang menyebabkan batal. Mungkin kita hampir nak jatuh. Bergerak ke belakang macam tu. Nak terjatuh, kita tergerak. Mungkin kaki kita pun tertahan ke belakang tu.
bergerak kaki kita, itu menunjukkan bahawa kita tertidur, batal sembahyang kita. Tapi kalau kita dalam keadaan qiyam, mungkin tak bergerak ataupun mungkin kepala tersenggut sedikit saja, dikira batal tak? Setengah ulama kata tak batal. Masih lagi dalam keadaan sembahyang, teruskan sembahyang sebagaimana biasa. Tapi kalau sekiranya dalam keadaan mengantuk, kita kena ingat antara perkara yang diuzurkan untuk kita lewatkan sembahyang adalah bila mana kita mengantuk, yang kita tak tahan, maka diuzurkan untuk kita lewatkan sembahyang. Tidak ada masalah. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana pula kalau kita solat nak sujud, tiba-tiba mata kita terpandang ke arah depan, bagaimana tu mandang pada benda lain? Okey, memandang ke depan, tengok ke bawah, tengok ke kanan, tengok ke kiri, tidak ada masalah. Cuma dia akan mengganggu kekhusyukan kita. Tetapi kalau kita pandang dongak ke atas, itu makruh. Sebab ada hadis Nabi SAW. Wallahualam. Okay. Saya serahkan pada moderator. Terima kasih. Okay, baik. Jadi terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Dr. Ahmad Mursyidi bin Mustafa di atas solat kita pada malam ini. Dan terima kasih juga kepada semua yang menanyakan soalan dan setia bersama dengan kuliah maghrib kita pada malam ini. Dan saya dengan ini ucapkan terima kasih juga lah kepada hadirin dan hadirat sekalian di atas kesudian menyertai kuliah maghrib. Dan terutamanya saya ucapkan terima kasih kepada Gema Yasin Iman di atas penganjuran kami daripada pihak penganjur. Mohon maaf sekiranya ada kesalahan teknikal dan sebagainya sepanjang majlis berlangsung. Dan untuk itu jangan lupa pada besok pagi kita akan adakan bacaan Yasin pada 6.40 pagi. Dan sebelum saya tutup majlis, saya ingin menjemput Al-Fadil Ustaz Ahmad Mursyidi untuk menutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surat As. Bersiapkan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr. Alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala syafi'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya minta izin keluar dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum.